Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Terima kasih pengurusi majlis yang saya muliakan, lagi saya sanjungi, saya hormati barisan mufti-mufti. Seterusnya barisan tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nawaina al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Bil islami dina, kami semua redha Islam cari hidup kami. Wa bi Muhammadin rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Di Malaysia kita menjadikan mazhab Syafi'i sebagai panduan utama dalam urusan fiqh. Di Malaysia kita menjadikan mazhab Al-Ash'ari, mazhab Asy'ariyah sebagai panduan utama dalam bidang akidah. Kalau orang tanya akidah kita mazhab apa? Asy'ariyah. Yang ni saya ulang dan saya sebut sejak 10 tahun lepas. Dan di Malaysia kita jadikan mazhab Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid dalam bidang tasawuf. Tiga mazhab ini telah diamalkan sejak puluhan tahun di Malaysia. Tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Bahkan dengan menjadikan tiga ini sebagai panduan, kita melihat umat Islam di Malaysia hidup puluhan tahun aman damai. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kemudian sejak akhir-akhir ini datang mazhab pendatang ke bumi Malaysia. Mazhab ini mengganggu-gugat keharmonian, menimbulkan perpecahan, kekeliruan di kalangan umat Islam dengan mempertikaikan imam-imam yang telah disenaraikan oleh ulama-ulama kita. Tuan-tuan sekalian, mazhab kita dari segi fiqh, kita ambil mazhab Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i hafizahullah. Wafat tahun 204. Pagi ni kita 1446. Panduan kita dalam fiqh daripada seorang ulama salaf, bahkan bukan ulama salaf biasa. Beliau juga rahimahullah adalah mujaddid. Mujaddid. Agama ini dijaga oleh Allah. Tiap-tiap 100 tahun Nabi sebut Allah hantar seorang mujaddid. Ulama besar yang Allah pilih nak jaga agama ni. Daripada 1400 tahun dulu sampai pagi ni. Setiap 100 tahun ada seorang mujaddid. Siapa mujaddid itu? Mujaddid itu akan disebut oleh para ulama kita mengikut pandangan mereka. Antara yang masyhur yang menyebutkan senarai nama mujaddid, kurun 1, kurun 2, kurun 3. Pagi ni kurun 15. Kita pagi ni kurun 15. Maksudnya ada 15 mujaddid. Al-Imam Suyuti dalam bait syair dia disebut mujaddid pertama siapa, mujaddid kedua siapa. Kata para ulama, antara imam yang tiada khilaf bahawa dia mujaddid, antaranya adalah Al-Imam Umar ibn Abdul Aziz. Itu mujaddid pertama yang tak ada khilaf. Antara yang tak ada khilaf, mujaddid kedua yang ada dalam dunia Islam, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, ulama mazhab kita. Kita pilih seorang ulama besar yang Nabi puji, yamla'u tibaqal ardi ilma, alimu Quraisy, yamla'u tibaqal ardi ilma. Satu orang alim daripada kabilah Quraisy, ilmunya memenuhi setiap pelusuk bumi. Kita pilih Al-Imam Syafi'i, ulama-ulama kita pilih, jadikan Imam Syafi'i sebagai ikutan dalam acara untuk beribadat, nak tahu halal haram, sah batal. Manusia hebat, ulama besar kita letak di depan. Kemudian mujaddid kurun ke seterusnya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Asakir. Al-Imam Ibn Asakir memilih Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Di Malaysia kita memilih mazhab akidah
bermazhabkan Asy'ariyah. Asy'ariyah dinisbahkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Dipilih oleh sebahagian ulama sebagai mujaddid. Kita pilih orang-orang hebat. Nah, di Malaysia kita ambil ulama-ulama kita ambil, kalau akidah pilih mazhab beliau, mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana dipuji secara tidak langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nenek moyang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nenek moyang beliau adalah sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Sahabat ada ratus ribu. Tak semua ulama. Top 10 ulama di kalangan sahabat, antaranya moyang Imam Abu Hasan, iaitu sahabat yang nama Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi pernah tawarkan berita baik untuk kabilah Bani Tamim. Nabi kata, iqbalul bushra ya Bani Tamim. Kemudian Bani Tamim kata, ya Rasulullah, banyak kali sangat duk absyir. Ada berita gembira, ada berita gembira. Nabi kecewa dengan ucapan tersebut. Bila datang Ahlul Yaman, Nabi kata, iqbalul bushra ya Ahlul Yaman, idh lam yaqbalha Banu Tamim. Wahai Ahlul Yaman, terima berita gembira. Tadi berita gembira yang aku nak sampaikan ditolak oleh Bani Tamim, ataupun dalam riwayat lain oleh seorang Badui. Maka orang Ahlul Yaman pun terima. Siapakah Ahlul Yaman tersebut? Asy'ariyun. Mereka kata, ji'naka linatafaqqaha fid din ya Rasulullah. Kami datang dari Yaman ke Madinah untuk belajar tafaqquh fid din. Walinas'alaka an awwali hadzal amr. Kami datang kepada kamu wahai Rasulullah. Ini Asy'ariyun sebut. Nenek moyang Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitu Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat dan juga kabilah mereka. Kami datang nak mengaji ya Rasulullah, dan kami datang untuk bertanyakan tentang penciptaan awal alam semesta ini, tentang akidah, tentang pegangan, tentang Allah. Maka daripada hadis ni, Imam Ibn Asakir dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari kata, perkara yang berkaitan dengan akidah, dengan usuluddin, seolah-olah dikhususkan perkara itu, akidah ni, kepada keluarga Asy'ariyin. Alhamdulillah, kita di Malaysia, akidah kita atas mazhab Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan begitulah yang kita yakin. Dan part itulah yang kita nak letakkan di dalam RUU Mufti Wilayah Persekutuan. Dan sekarang lepas satu suara, keluar satu suara yang menentang tentang hasrat kita ini. Akhir zaman banyak dirujung orang jahil, orang yang tak sepatutnya bercakap. Ramai orang tanya saya, nak tanya siapa ustaz akhir zaman. Saya kata, tanya ulama-ulama kita yang muktabar, dan tanya barisan mufti-mufti kita yang muktabar yang ada di Malaysia. Bila mufti-mufti sepakat sokong RUU Mufti Wilayah Persekutuan tanpa pindaan, kenapa kita masih lagi nak tanya orang lain? Sedangkan urusan RUU Mufti ini datang daripada mufti-mufti. Di negeri lain telah lama dipraktikkan. Tak ada jadi pecah belah, tak ada ambil hak bukan Islam. Elok aja. Cuma RUU Mufti Wilayah lewat sikit dibentangkan, mufti-mufti bangkit. Berapa belah orang tuan-tuan tengok gambar dalam poster yang kita keluarkan. Mufti-mufti sendiri bersuara buat kali pertama secara zahir. Hari ini pun mereka datang beramai-ramai, para mufti dan tuan-tuan guru, untuk menyatakan ini jalan kita. Kalau orang awam tanya, ini jalan ulama. Kalau kalian sekarang selama ini bertanya dengan siapa kami nak jadikan panduan, mufti-mufti sudah bercakap. Alim ulama daripada pelbagai pihak tuan-tuan yang datang pada hari ini, pelbagai negeri, tok-tok guru datang pada hari ini, kesemuanya bersetuju untuk RUU Mufti Wilayah Persekutuan diluluskan tanpa pindaan. Jadi saya harap insya-Allah semua rakyat yang ada di Malaysia ini pakat-pakat sokong, sebar, share tentang perkara ini. Semoga ianya dilaksanakan pada satu hari nanti. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.